negeri dan sebagainya. Oke. Jadi kita pergi nota Jamarah Kubra dan sebagainya. Nak nota ni kena jalan kaki 3 km. Kita sekarang jalan kaki dekat dekat luar. Jom kita pergi sekarang. Bawa batu dah. Kalau tak bawa, apa batu je lah. Batu ada sedia kok. Sana ada sedia ke sana sikit. Okey. Kita pergi oleh kan kita dalam ihram. Apa kita pergi nota? Kita masih lagi bertak. Ya. Okey. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Okey, dekat sikit saya nak kita sikit. Apabila kita sampai di Muzdalifah, kita anggap sini Muzdalifah dulu. Maka kita nak mabit. Di Muzdalifah ni mudah. Pertama, berada di bumi Muzdalifah walaupun sekejap dengan syarat selepas tengah malam. Walaupun atas kenderaan, walaupun lalu saja sah mabitnya. Tapi afdalnya turunlah. Itu Muzdalifah. Waktu wukuf pula, syarat wukuf ada 3 je. Pertama telah niat ihram haji. Bukan ihram haji tak sah duduk kat situ 3 hari pun. Yang kedua, berada di bumi Arafah. Kita tak risau pasal kemah kita memang diperuntukkan dalam kawasan. Tak payah kita tanya-tanya dah, dalam kawasan dia. Dan yang ketiga, kita sendiri ahli ibadah. Mana tidak guna abuk tidak hitam waktu wukuf. Walaupun pendek masa sejak tadi. Mudah dan wukuf mudah duduk dia. Sampai Muzdalifah mudah, lalu saja pun boleh. Patu sunat kutip. Duduk Sini daripada Arafah ke Muzdalifah 8 daripada Muzdalifah nak pergi ke Mina 4 km. Okey, dah sampai ke Mu'asim. Sampai ke Mu'asim kita uruskan betul apa semua saya kata tadi. Nak pergi melontar daripada kemah kita yang paling belakang 3 km sampai ke Jamarah. Yang paling belakang, yang paling depan 2.5. Tahun 2005 saya pernah ukur naik motosikal daripada kemah depan ni sampai Jamarah Aqabah 2.5 km. Dulu panas, sekarang dalam terowong, peneduh dan sebagainya. Dalam terowong kereta. Kan? Dari mana orang tua-tua boleh keluar tu jalan. Cuma orang kereta kat sana tu lagi teruk lah. Seluruhnya pasal ramai orang. Boleh? Panas mudah. Okey. Okey, settle. Ada nak tanya tentang mabit Muzdalifah? Ada orang dikecualikan mabit Muzdalifah. Contoh orang sakit. Okey, orang sakit. Atau orang menemani orang sakit. Menemani orang sakit tu nurse kalau sekarang. Atau petugas-petugas yang diarahkan untuk menguruskan jemaah. Sama saya buat haji sekali saya tak mabit Muzdalifah. Tahun 2012 saya diarahkan balik ke Mekah kerana tugas jawab soalan melalui telefon pada masa itu. Yang lain biasa. Sengaja tak mabit, dam seekor kambing. Muzdalifah dam seekor kambing. Berdosa kalau sengaja. Okey. Kalau sesat, kalau jam itu tak dosa, tak ada dam. InsyaAllah. Okey, kita gerak sekarang pada Mina nak pergi ke Jamarah untuk melontar. Okey, jom kita saya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika
okey, sampai Jamrah Kubra. Realitinya, ini minta maaf, kita orang ni dia balik kampung. Kita dapat announcement awal lagi, jangan masuk selepas main. Tapi di mana-mana kita jumpa orang macam ni, jangan tahu. Maafkanlah dia. Okay? Maafkanlah dia. Okey? Daripada kemah kita lalu terowong keluar daripada motor kita jumpa Jamrah Sughra. Kita mata tadi? Tidak, 10 bulan tidak mata Sughra. Daripada Sughra kita berjalan sampai Kosta. Saya pernah bilang 250 langkah saya. Okey? Pasal langkah saya itu pendek. Sampai kita di Kosta. Pun tidak melontar. Pun tidak melontar. Ada askar jaga sini biasanya. Baru kita pergi sampai ke Kubra. Dari sini ke Kubra 300 langkah saya. Okey. Kita pergi ke Kubra 10 bulan ni. Okey. Sampai sini kita pun melontar. Okey, syarat melontar pertama 1 persatu 7 biji tapi 1 persatu. Kalau rap 7 jadi ke 1 je. Yang kedua dengan tangan. Tak boleh melontar dengan alat. Bawa lastik, bawa panah. Okey. Yang tiga nak melontar ni mesti kena batu. Tak boleh selipar kapak gergaji. Okey. Dan seterusnya mesti yakin masuk ke dalam Jamrah. Oleh sebab itu pergi dekat. Jamrah ni besar 30 meter. Okey, kita pergi perlahan ambil tengah. Orang tak sabar di pangkal dan lontar, dia tak nampak pun masuk tak masuk. Pergi tengah. Okey, kita lontar dengan niat ibadah haji. Ketepikan buang pelangai buruk lah, buang itulah itu. Aksesoris yang tidak diiktiraf oleh kilang. Okey, senang kita kan. Banyak sangat orang Melayu ni aksesoris dia. Okey, dia mula melontar. Apa dia? Dengan gaya melontar. Sebab kita kalau saya melontar sebelum sampai tebing, saya awal tu ke tebing, saya balik. Jangan orang mudah. Bismillah Allahu Akbar itu bukan melontar. Masuk dalam sekali. Tak mesti kait melontar. Bismillah Allahu Akbar. Okey, kena dinding, tak kena tidak kira, tak dosa. Jadi masuk. Kena dinding masuk, jadi. Kena dinding tak masuk, tak jadi. Kalau kita ambil dia selanting, baling dia ke sana. Sebab tu kena ambil tegak kat tengah. Okey, tapi jarak daripada dinding sampai ke sini 5 meter. Campak tak sah. Juara bowling pergi haji, Bismillah Allahu Akbar tak sah. Okey, dia 7 biji, Bismillah Allahu Akbar. Sebelah dah baling cukup 7, kita bawa 10, bilang baki 3, sahlah tu 10. Buang semua. Takut ragu-ragu. Melata yang lain salah, bawa lain lah. Malam ni satu tempat melata aja. Buang semua jangan fikir dia, pasal dia yakin cukup. Kan? Buang situ je. Dengan niat kalau orang tak cukup batu, boleh pakai. Syaitan nak bodoh kita di padang hati sahaja je lah. Itu dah bid'ah. Orang suruh 7 nak balik 10. Siapa suruh buat 10? Malah bid'ah. Sengaja melebihkan itu bid'ah. Walaupun tidak batal tapi berdosa. Okey? Clear? Clear. Nak balik tak nak balik? Nak saya lagi pun. Balik? Lihat sini je. Di sana sebelah-sebelah dia tak ada kena kepada insya-Allah. Tak apa. Sunat kan seperti dah. Macam mana kan? Hati jangan dalam. Kita keluar daripada kawasan melontar, takut ganggu orang. Keluar tu. Kita hadap kiblat, kita berdoa. Allahumma ja'al hajjam mabrura wa sa'yam mashkur.
القرى وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور آمين. Kemudian kita pun gunting. Tak tulis. Tak boleh. Cuma kita keluar daripada tempat orang kumpul, kita keluar ke tepi. Takut nanti kalau kita gimpul ramai arah polis tak bagi. Jadi kita sikit baru kita doa. Kena gunting kita gunting terus. Dan gunting pun larangan pakaian, wangian, alam sekitar dan kecantikan dah bebas. Tiga-tiga tu pendola jimat dengan nikah kahwin. Ya. Tak ada. Kalau arah sebelah kita kena agak-agak. Ada dia kalau kat luar ada, kat dalam tu tak ada. Okey. Tapi melontar depan kita ada jalan tu balik Mekah. Kiri kita ada jalan sebelah pergi ke kanan. Dia tulis Mu'ain Sing. Jadi kita pergi ke kanan, masuk terowong balik kita sampai ke mandi semua tukar pakai apa seluar pakai apa. Laki-laki lah, perempuan buat tak nampak sangat. Okey. Dah sampai selesai haji kita pakai perayaan biasa. Okey. Apa nak tanya? Ustaz, yang kes ni apa ifrah ke tamattu pun sama lah. Sama. Mulai dari sultan niat daripada wukuf tadi, mabit semua sama. Tak kira haji apa. Dia lama dari era ifrah ni dari haram sebelum wukuf. Selepas wukuf sama aja. Lepas melontar ni cukup atau gunting, tahlil awal semua. Haji apa sekalipun. Okey. Takbir haji bila tu kita apa? Takbir haji dah melontar tadi habis. Takbir. Habis takbir lepas tu takbir. Takbir ni prinsip takbir muqayyad. Kita tak ada semayang raya di Arafah Mina. Okey. Jadi kita takbir selepas solat. Orang takbir sambil jalan tu macam nyanyi, ada lebih kurang. Tak disuruh pun. Tak ada hukum. Kalau saya, baik saya zikir subhanallah walhamdulillah. Sebab takbir muqayyad hanya buat selepas solat fardu. angkat tinggi rendah perempuan. Ya. Okey. Nanti. Perempuan Syarat mata tak kira tinggi tak kira rendah dan dia masuk. Tinggi rendah ni adat. Adat. Takut terbuka. Kalau kita dah pakai baju elok, pakai tudung labuh, angkatlah tinggi pun. tak ada masalah. Mana ada lagi apa dia? Sekarang tak ada dinding kat tengah. Rontai kalau kena masuk sah, masuk tak sah. Masuk tak sah. Syaratnya masuk. Masuk. Okey. Kalau Cerita dia satu cerita sebelum 2004. Kalau dia dah masuk, dia balik kan tak? Masuk balik tak mungkin pasal dalam. zaman dulu ya. Kita mau tak kenal. Kita balik kalau ada buncis kita sah. Dulu itu cerita sebelum 2004. Sekarang kalau kita tujuh kita dah mati. Tingkat dia berhujung daripada bawah. Batu tak akan turun sampai ke bawah. Waktu melontar bagi Jamrah Kubra, waktu melontar bermula selepas tengah malam 10 Zulhijjah semasa kita berada di Mekah. Dan masuk waktu berlanjutan masa sampai sebelum terbenam matahari 13 Zulhijjah. Sebelum Maghrib 13 Zulhijjah. Tapi kita mata Kubra tak dapat tandul. Jadi tak ada poin kita nak postpone. Okey. Cuma mungkin bagi orang yang sesat apa semua tu betul sampai tak boleh lagi melontar. Tengah malam tu anggaran dia pukul berapa? Akan diberitahu. Sebab tahun lepas setelah 40 dia masuk separuh masa antara Maghrib dengan subuh. Tahun lepas itu pakai rujuk kita akan kira 40 tahun lepas. Dia akan edarkan kepada semua pengurusan maktab. Okay. Tabah haji bawa pergi melontar dia ada jadual dah. Kalau nak senang ikut je dia pergi. Kalau kita pergi sendiri itu banyak masalah. Dia ikut saja. Siap.
Okey, perempuan dalam ihram tangan pada tutup sebahagian besar muka, sebesar ni okey. Kalau besar mak datin punya macam tu. Tutup punggung, itu tak boleh. Itu nak bergaya. Okey, apa ni? Macam tahu biasa Ustaz, kita melontar yang umrah kan, kata dia yang di antara waktu tu ada yang buat awal kan, ada yang buat lambat. Jadi jika kita belum buat melontar kubur tu, kita boleh tahu dia lagi lah. Boleh. Walaupun kita lambat melontar daripada orang lain. Tak apa. Kita lagi nak tahu macam mana. Sanggup tak mau tahu orang tak boleh buat. Contoh boleh. Contoh yang nak melontar kubur tu tamat. jangan sampai tapi Allah Allahumma rabbaik. Aku sahut panggil nama Allah balik. Salah. Itu macam kita Saya Bismillahirrahmanirrahim. Betul tak? Kalau saya baca apa? Bismillah saja cukup. Perempuan kita lelaki tak ada masalah. Tutup muka. Tutup kepala saya. Siapa suruh? Tutup. Lelaki tak boleh tutup kepala, perempuan tak boleh tutup muka. Tak? Itu je beza dia. Okey. Ustaz tanya yang lain sikit boleh tak daripada melontar? Jangan tanya nikah kahwin sudah. Katalah saya ada basuh yang pakaian untuk yang kita nak pergi sekian yang dekat kita pakai masa ihram kan. Saya letak softener. Dia ada wangi sikit. Tujuan apa taruh softener? Waktu tu kan kita biasa Nanti tujuan niatnya untuk apa? Kasat untuk apa? di bahasa Malaysia ni kan. Tak kisah lah Malaysia ke mana. Niat tu macam bagi lembut sihat lah. Boleh. Bukan bagi wangi. Wangi lah sekali tu. Itu yang poin saya nak ya. Tak apa. minyak ubat. Kita pakai protek. Sebab ni saya ada sana ni Tak pasal panas tak diri kan. kita pakai protek muka kan. Betul. Dia berbau. Tak apa dah pasal itu ubat. Kasat dia nak pakai ubat. Kan pakai minyak cak kapak, bau sedap. Itu Kena pakai. limbah Kena pakai. Bau tak bau dengan kita. Yang tak boleh pakai bau minyak wangi atau pakai wangi-wangian. minyak Minyak cak kapal kapak itu wangi, bukan minyak wangi. Ada orang pakai sendiri. Okey. Soalan-soalan lain di sana panas. Boleh? Sabun mandi boleh. Okey, kita cuba melontar di mana ni? Jalan dah ada belas saya. Boleh. Okey. Oh boleh. Bawa 10. Tujuan kenapa bawa 10? Takut ada tak masuk. Kan. Kalau dah tak masuk tambah. Jangan tak masuk Ustaz ini. Jangan. Tak cukup tak sah. Okey. Okey, balik kita lepas melontar ke kemah. Okey. Kemah tu. Apa kita nak buat semenjak tuan nak ibadah? Kata ibadah sembang. Boleh sikit. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alon nak. Biasa dia balik dah bersama masing-masing nak cepat. Itu pengalaman pergi je sama-sama. Tunggu selat-selat tertinggal. Sampai di kemah, lihat, bermandi, tukar pakaian. Besok pula baru pergi melontar. Untuk 11 hari bulan, paling awal kita boleh melontar selepas masuk waktu subuh. Bukan tengah malam lah. Tengah malam lah hari 10 je. Hari 11 selepas masuk waktu subuh. Bawa ke unjang. Tak, sesiapa di unjang? 3 jamarah nak melontar. Kalau unjang ada satu, buat satu macam mana? Okey, kita pergi. Lama-lama 3 km ni ikut giliran. Tabung haji dah buat jam 4. Peti 10 kumpulan 1, peti 10 kumpulan 2 katakanlah. Kita ikut saja jadual kita. Kalau kita nak tanya sikit-sikit tu tak apa. Nak numpang mal lain. Okey, kita pergi, kita boleh berzikir, kita tidak boleh takbir. Pasal masa takbir hanya selepas solat. Okey, ada orang takbir ni. Allahu Akbar, Allah takbir. Kita tahu ni memang jahil lah.
Okey. Sampai Jama'ah Surah. Sampai Jama'ah Surah, kita membesar Jama'ah Surah. Okey, seperti tadi juga saya rasa, sama merata dengan tangan dan sebagainya. Dan masuk waktu, bismillah, Allahu Akbar, 7 biji. Yakin 7, baru pergi usaha. Saya yakin 7, jangan pindah. Sampai tahun dia bakal balik. Kita tak akan bagi kita bakal balik. Okey? Okey? Okey, nota 7, hati 7. Kita pergi semula ke usaha. Okey. Di usaha kita nota 7. Okey? Lagi sebelah ni. 7 biji dengan syarat-syarat yang sama dan juga di kubra 7 biji mati balik. Besok hari 12. Kalau kita nak buat nafar awal, 12 bulan kita buat nafar pagi. Lepas saya sebut kita pergi, lontar Jama'ah Kubra, ayah usaha 7 biji, wusta 7 biji, kubra 7 biji, tunggu balik Mekah. Tapi kalau kita ke 1, 2, 3, selesai sampai 10, dianjurkan buat nafar awal. Dan itu akan diuruskan oleh tabung haji. Mana kita luar pagi, urus kedua, habis balik ke rumah. Sampai di kamar pun kita syarat nafar awal ada 5. Pertama, telah mati malam 11 dan malam 12. Kalau tak mati salah satu tak sah. Yang kedua, telah mutar 11 dan 12. Surah usaha kubra tadi untuk 11 dan untuk 12 dan lontar. Lepas 12 baru niat nafar awal di bumi Mina. Mana bumi Mina? Sempadan Mina Mekah dan Jama'ah Surah. Selepas Jama'ah Mekah sebelum Jama'ah Mina. Tapi kalau kita nak balik ke kemah, kita niat di kemah. Satu kemah dalam Mina. Okey, kalau bunyi kita dapat ke belakang baru niat. Itu kalau buat nafar awal. Niat di kemah lah kata mudah. Okey. Yang keempat, mesti keluar sebelum maghrib. 12 Zulhijjah sebelum terbenam matahari sebelum maghrib dah keluar dapat Mina. Kalau tidak, wajib tunggu 1 malam lagi. Ada kes berlaku ni. Dia kami kawan-kawan orang Azan baru dia berbelangi. Lepas keluar dari Mekah, jumpa saya, tak ada pun gini-gini. Saya kata tu dalam panjang. Kan? Sudah bang, sudah ada tu, maknanya wajib tunggu. Yang kelima, keluar tadi dengan niat tidak akan datang lagi untuk mengontak dan maghrib. Bermaksud kalau patah balik, batal nafar awal. Kena niat balik kalau ada masa. Okey. Kecuali patah balik ada hal mustahak. Yang mustahak, salah satu mustahaknya, kalau dalam kitab lama sama dulu, dia tertinggal bekal makanan. Kalau dulu pergi bawa gandum sendiri, dia tak ada masak-masak macam kita. Okey. Pergi keluar, alamak, kandung tinggal. Nak makan apa? Dia kata balik itu mustahak. Saya fikir orang sekarang, apa yang mustahak? Mula terfikir saya, mungkin tertinggal gigi. Also, gigi gembang dalam tepuk. Pergi istirahat lepas aja, alamak, gigi tertinggal. Lepas balik ambil gigi. Dimaafkan. Najis kan? Buat berdari. Buat. Okey, takut terpijak. Saya yang betul buah. Okey, ini syarat. Tapi yang afdal nafar tani. Nak juga nafar tani. Okey, yang afdal nafar tani. Saya terlepas peluang buat nafar awal. Saya tak buat. Saya beli dari rumah saya, kita buat nafar tani. Sebab kita tahu aku nak balik ke Mekah cepat buat apa? Orang kes 1, 2, 3 ni dia nak balik 15 Zulhijjah tu dah balik. Tapi dia suruh buat nafar awal supaya ada masa. Balik 12 boleh tahu haji. Kan? Cepat nak kemah balik apa semua-semua. Dan 15 bulan mungkin malam wadah atau dah wadah. Kita bicara balik ke wadah. Mestilah. Ada soalan? Saya buat nafar awal. Tanah. Senang. Betul tak? Tak payah. Tak payah. Lintasan nak buat tu jadi niat. Okey. Kalau nak buat nafar tani, esok saya datang melempar lagi biasanya. Surah usaha kubra, patah balik semua, lepas. Itu sama.
Biasa dicoba. Cuma kena confirm sah berpindah itu penting. Tak cukup satu di sini yang sana tak sah. Tak cukup satu sana sini tak sah, sana tak sah. Tak cukup 11 tak sah. 12 jadi 11. Okey. 3 biji tak cukup, penting. 3 biji dan lebih. Langsung tak makan tu sudah kami juga lah. Satu keluarga boleh wakil. Okey. Ada benda lain? Nak tanya? Tak ada. Tak ada. Habis masa kita balik ke Mekah, apa lagi nak buat? Bagi haji ifrad, tawaf, bagi haji tamattu, tawaf dan sa'i pun bukan kita bertiga. Panas itu. Okey. Tawaf boleh pakai payung, tak ada masalah. Sebentar. Okey, buat ini. Kalau kesempatan Pak Handuk. Cuma melontar kalau bagi orang tombol wakil kita selesai kita beri bagi orang dia. Kalau hari bulan Indonesia, lontar kita tujuh baru lontar dia. 11 bulan lontar dia dulu baru patah balik. Kalau mampu, sekarang ni dah patah balik 4 km baru patah balik. Esok online lontar kita masuk wan. Oleh sebab itu untuk itu kedua sampai di tempat lontar kita tujuh baru lontar dia tujuh. Sampai di Muslim lontar kita tujuh baru kita lontar untuk wakil tadi tujuh. Ini sebab wakil tadi. Begitu juga di Kubra. Tak payah 2 kali lah. Okey, dapat pahala banyak. Okey, tak apa. balik ke Mekah kita sampai di Mekah tawaf haji biasanya untuk masyarakat terpulang pada individu. Bukan dia bawa lah pasal kita dah biasa begini. Okey. Kita pasal dia berkemaah. Dia berkemaah juga lah. Dia berkemaah tanah bersama kita. Dia dah tahu dah. Okey, tetapi untuk mana kita berjalan, kita bersusuk, kita tak cari Hajar al-Aswad. Allah. Nak apa? Agak tinggi. ada batu. Ada batu dah. Dia sana sikit. Sakit. Ada sitan dulu. Dah. Okey. Oh, kita dah. Ini makam Ibrahim. Mana pun kita datang, kita turun Hajar al-Aswad. okey. Kalau Kaabah ada harap mulai tahun 2009 ke bawah ke bawah sampai ke Hajar Aswad. Kedua yang ada. Di sini ada pintu Kaabah. Di sini ada seorang polis bergayut jaga Hajar Aswad. Kalau tak lain tak ada yang tahu, kalau ada juga ke polis dulu. Kita bermula ke Hajar Aswad iaitu di sudut 90 derajat. Garisan lurus, garisan lurus. Pintu itu laki-laki di mana-mana boleh mudah. Kerajaan Sakti nak mudahkan kita debat lampu hijau. Nak mudahkan. Dulu ada lagi garisan. Tapi garisan ini dulu banyak orang salat atas tu tahun 2004 dibuang. Pasal orang terhalang. Jadi sekarang kita tengok lampu hijau, kita meletakkan sebelum lampu. Sebab akhirnya kalau kena depan lampu. Sebab dulu. Jadi teknik dia paling mudah dulu. Satu kita sampai ke belakang sana lagi. Sebelum masuk dekat Kaabah kita dah berdoa. Ya Allah, aku mengadakan tawaf haram sebanyak 7 kali sebagai tawaf haji katakanlah. Allahumma inni wujud tawaf haram sabat asywatin. Ayat tu Arab tu. Allahumma inni lana doa tak jadi. Allahumma inni balik sampai depan Yesus tak siap. Ambil paling mudah. yang paling mudah sahaja ke tawaf haji kerana Allah Ta'ala. 7 tak payah sebut. Memang dah 7. Ini kan 6,5 tak sah lagi. Okey, jadi saja aku tahu umrah, tahu haji kerana Allah Taala. Kalau haji kalau umrah lah. Kalau dalam tawaf rukun, haji atau umrah tidak niat susah. Pasal niat kita dah masuk dalam niat haram. Okey, itu satu. Sunat yang kedua, Islam. Menggantikan kucuk isyarat Islam sebenarnya. Angkat tangan dua boleh, satu boleh. Bismillah Allahu Akbar walillahil hamd. Kucuk tanpa bunyi. Kalau kucuk itu najis. Sekurang-kurang makruh. Sekurang-kurang. Okey. Dah kucuk bau kita pusing bau. Ada orang ajar sini lagi Allah mengetahui haram ibadat di sana. Tak sunat dan ada kabar. Bukan kedua sunat.
Kalau kena itu lagi. Okey. Okey, kita nak dapat semaksimal mungkin lah. Okey, tapi dah kita doa, kita bermula lakab Bismillahirrahmanirrahim. Ada mula tawaf. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jangan sentuh, abah jangan sentuh hijir, jangan masuk dalam hijir. Selesai tepi hijir, oleh tangan melepas, batal susunan ini. Okey? Susunan tersebut, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah. Sampai di rukun, berhenti. Sama di jalan, sunat istilah sunat Allahu akbar walillahil hamd. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Balik kepada aswad, masuk sunat kedua, bismillah Allahu akbar walillahil hamd. Cukup jalan. Sampai berhenti. Begitulah sampai susunan ketujuh. Mesti berhenti selepas tempat mula. Walaupun selangkah. Kalau kita tak sure nak berhenti mana, lajak sampai depan Kaabah. Dah confirm kita lepas pada tempat mula. Kalau kita tak sure macam mana macam lajak ke depan. Okey. Lepas tu baru kita pergi solat sunat tawaf. Tadi yang kalau dah habis satu, yang kedua tu kena itu sunat. Kalau kedua tu lepas tak jalan terus. tapi kalau sunat tu tak perlu kucuk dah. Kalau sini kucuk, kalau sana tak kucuk. Mana bila pusing sekali yang kedua tu dah tak payah kucuk. Kucuk. Oh, kucuk juga. Kucuk juga. Sampai ke kucuk. Multazam antara tu Multazam antara ini dengan ini. Memanjang ke belakang. Kalau nak doa empat mustajab antara pertanyaan multazam. Ini multazam berbeda, Hajar Aswad ke pintu Kaabah memanjang ke belakang. Melebarlah juga sekali. Termasuk atas. Jadi saya kalau doa multazam saya naik atas. Sini nak bagi bayar. Jadi Ustaz, yang hijir sebenarnya ni kita kena buat, tapi yang makam Ibrahim ni kita Okey. di sini. Makam Ibrahim bukan Kaabah. So boleh di sini. Boleh di sini. Hijir Ismail sebahagian daripada Kaabah. Asal Kaabah sebelah sini dinding dia melengkung. Boleh masuk. Lepas tu agama Nabi jadi Nabi tak cukup bukan dapat sekat kat sini. Aisyah nak panjat nak masuk ke Kaabah, Nabi pegang tangan dia, suruh duduk kat sini, sini juga. Sampai semayang dia hijau seperti semayang dalam Kaabah. Okey. Okey. Itibak mula sebelum tawaf, sunat. Itibak hanya sunat bagi tawaf yang diiringi dengan sa'i. Contohnya tawaf rukun haji, lepas tu nak sa'i haji. Tawaf rukun umrah, nak sa'i umrah. Tapi dalam kes kita, ya kan? Dalam kes kita haji ifrat, kita dapat pakai baju biasa, tak ada itibak. Itu haji pertama dan kalau awal di Mina, sebalik Mekah dia pakai baju biasa, tak ada itibak lagi dah. Okey. Semayang tu di belakang makam Ibrahim. Agak-agak di belakang. Kalau dapat, tak dapat di mana-mana dalam masjid. Habis kita tawaf, kita nak sa'i. Sebelum sa'i. Lepas habis tawaf, lagi sa'i. Panduan ni ada tak? Ada. Dia ada dulu pun di dalam masa. Nanti kita nak sa'i. Tak belum pergi lagi. Okey. Tapi kita tawaf tadi tunggu sunat. Kalau ada masa, kita semayang sunat di belakang makam Ibrahim. Kalau dapat tidak ke mana-mana masjid tak apa. Lepas semayang, baru kita minum air Zam-Zam. Batu air Zam-Zam kita bawa. Berdiri, Zam-Zam minum diri. Ada kiblat, baca doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Ya Allah, aku mohon padamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas dan menjadi penawar bagi segala penyakit. Minum. Okey, sunat. Masa kita tawaf, kita bawa beg berisi kasut tak apa. Kalau kasut tidak najis tak apa. Boleh tidak bawa runcang kasut semasa tawaf. Semasa tawaf syaratnya tidak boleh ada najis atau menanggung najis. Kalau kasut pernah masuk tandas, sedangkan tandas tempat kita najis, bernajis, kita tak pernah basuh, maka itu dipanggil disyaki bernajis dan tidak sah tawaf.
Sebab itu, setiap kali kita pergi masjid, kita bawa sifat bersih. Kalau kita duduk jauh, sebelum masuk masjid ada baik basuh dulu. Kalau batal wuduk tergantut, kena sambung lah. Okey, batal tu Wak. Pertama, batal kerana bahu katakanlah. Sampai di sini, pusing keempat, ketuk alih bahu saya. batal pusingan yang tersebut. Okey. Nak sambung, kalau orang tak lama kita bermundur selangkah atau dua langkah tersambung. itu kena bau. Kalau tidak, orang ramai nak undur ke belakang tak boleh, kita nak batal itu tambah satu lagi. Kalau batal wuduk dah tentu keluar. Kalau betul lagi perempuan. Okey, sentuh lelaki perempuan. Ni panjang sikit apa? Tuan bagi duduk, tak ada masalah pun itu. Tahun 2000 dalam kesempatan ini kita bincang pada masa itu keputusan taklid mazhab Hambali. Sebab dalam mazhab Hambali sentuh tak batal. 2 tahun dia pakai, baru terjumpa mazhab Hambali wajib tawaf untuk susunan berturut-turut. Payahlah. Kaki semput, kaki kentut, kaki apa semua. batal start satu. Kita bincang balik semula, batal wuduk. Balik semula ke mazhab Syafi'i, wuduk cara Syafi'i, cuma kerana masyarakat, kerana keperluan di Mekah, kita pakai pendapat ketiga dalam mazhab Syafi'i di kaum marjuh. Pendapat yang baik kerana masyarakat keperluan, terpakai sentuh laki-laki perempuan tanpa syahwat tidak batal wuduk. Wuduk cara Syafi'i. Okey, mulai tahun 2002 sampai sekarang. Okey, kalau sentuh tak ada syahwat, tak ada sentuh kadang-kadang ada batal. Kadang-kadang tak ada batal. Okey. Tapi yang batal kentut tadi kalau dia dah 4, so dia sambung lagi 3 kan. Kalau dah masuk musim ke-4, kita sambung 3. Batal di mana? Kalau batal di sini, batal di 3. Dia sambung sebelum dah ada sebab Lagi 4. lagi 4, 4, 5, 6, 7. Okey. Sebab tak habis. Tahan kentutnya dah. Ha? Tahan kentut. Tahan kentut makruh. Boleh. Macam kita semayang tak kentut. Kan? Boleh? Makruh. Ini makruh. Okey. Lagi anak 3 bersunat pertama sunat. Di antara amal sunat ittiba lagi anak orang lain yang buat Arab yang buat. Pasal susah. Okey, habis kita jawab sunat 7 sunat semua, kita nak tuju ke Bukit Safa. Ada signboard kat situ. Ila masalah ila Safa. Kita ikut. Apalagi yang pertama kita sampai dulu, kita bawa. Yang berikutnya kita pergi saya tinggal dan Mutawif. Lambat ikut Mutawif. Okey. Jom kita pergi. Okey. Sampai sini kita pergi ke Bukit Safa untuk nasain. Sambil berjalan sunat kita baca ada ulama pada Allah wa rasuluhu inna safa wal marwa min sya'airillah faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha alayhi an yatawwafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa inna Allaha syakirun alim. Habis. Kedudukan dia Kaabah berada di sini. Tak nampak Kaabah ni, tapi nampak kaki. Kita berdasar pada laisah yang ada, kita menghadap ke Kaabah. Nampak? Sejak bulan Sabat saya Allah mengadakan sa'i antara Safa Marwah sebanyak 7 kali haji. Okey? Atau macam tadi saja kesaksian haji. Sunat kita angkat tangan, takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bukan ucup. Itu angkat tangan hormat pada Kaabah. Itu sunat. Lepas tu baru kita berjalan. Bismillahirrahmanirrahim, kita berjalan. Baca doa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sampai lampu hijau. Lampu hijau di atas. Maka sunat dari anak. Saya pun nak isteri saya. Sah tak sah bahu. Bersih. Tak sah. Tak sah tu kalau tawaf, kalau sa'i tak ada sangkut maut. Kalau sa'i ni nak mundur pun boleh. Subhanallah walhamdulillah wala. Tapi jangan buat sampai kumpul orang yang bantu saya. Sebab tak kena selai korban pada sebuah bulan sebab Mekah. Saya tanya kawan saya, dia sanggup jalan kaki balik ke Mekah untuk selai korban dia, tapi harga mesti mahal.
Waktu itu kambing harga 300,500, dia minta 500. Saya tanya dia 500 atau oke? Jadi saya di Arafah, di Mina, jamaah tadi pergi Mekah, Pak Mekah dia tarik saya. Saya sudah siap Mekah. Oke, tunggu. Saya tarik ke Mekah, tolong sembelih korban. Jadi bohongannya, sembelih korban dah mati, tarik saya siap, saya tarik dia boleh cukup Ustaz. Nasib baik jamaah di bawah, kalau sudah mau beri sekat orang, tak mampu saya terus. Oke, soalan itu selesai. Soalan lain. Ada tak? Yang banyak saya terima itu WhatsApp, saya kata tolong datang hari ini, nak berkongsi, oke tak? Oke. Kita minta maaf, ada bayar dam. Ada teman-teman tak ada dam, tapi saya tak nak cerita, saya tak terlibat dengan kita. Oke, bayar. Bila ada bayar dam? Dia ada dua, satu bayar, satu sembelih. Sembelih dam paling awal setelah selesai umrah yang pertama. Wajibnya setelah selesai haji. Apabila kita niat haji, maka wajiblah kita dam. Sebab kalau kita tak niat haji, belum tahu kita wajib atau tidak. Okey? Tapi bolehnya selepas umrah pertama. Tak paksa okey, ini mudah. Bilakah wajib zakat fitrah? Selepas terbenam matahari terakhir bulan Ramadan, sehingga sebelum sembahyang. Malam raya sehingga sebelum sembahyang. Itu wajib. Bila boleh bayar? Masuk Ramadan dah boleh bayar. Itu contoh. Habis tabung haji, kau nak cakap tabung haji itu bukan sembelih, ambil duitnya. Kita wakil pada dia, bayar duit, dia akan sembelih 3 bulan setelah kita balik. Sebab tu dam lebih murah pada korban. Sebab dam dah disembelih waktu ambil dah turun harga. Biasa 3 bulan baru kita balik pada sembelih. So kita bayar, kita bayar sekarang, kita tunggu sini. Boleh? Dan sekarang boleh bayar. Kat sana lagi apa? Tabahnya nak elakkan orang bertumpu di kaunter di sana, sebab tu dia pukul sekarang. Sebab itu wakil pada dia untuk sembelih korban, bukan beredar, bukan sembelih pada masa itu. Jadi boleh terpulang. Badan haji. Okey. Nak suruh siapa buat? Nak suruh tabung haji buat? Masalah. Tabung haji akan buka tahun depan, biasa sejam dibuka penuh. Sebab tabung haji boleh buat, tak salah saya, 3,000 orang saja setahun. Saya pernah jadi wakil tabung haji, angkat dengan orang yang nak buat. Sejam dibuka penuh. Lepas tu dia cari Ustaz Samawi, dia penuh. Lepas tu Ustaz Samawi pengurus juga. Sampai hari ini saya ada jemaah yang melalui saya 51 orang. Sebab badan haji nak kena buat syarat pertama orang yang kita badarkan, pertama syarat dia belum pernah buat haji. Belum pernah buat haji, mana haji fardu. Atau mungkin dia pernah buat haji tapi dia bernasab tak dapat haji. Tak sempat buat haji dia mati, maka wajib diupah haji itu badan haji. Atau mungkin dia pergi haji dia jimat sebelum tahun awal, wajib kena batal hajinya, hajinya fasad. 3 yang boleh. Okey, belum pernah buat atau haji-wajib yang lain. Okey, sekali seumur hidup tak boleh berulang-ulang. Orang yang tak kena, atau yang kedua mungkin orang ni sakit yang tidak ada harapan sembuh. Pada logik akalnya ni sakit ni tak sembuh dah, maka dia boleh dibadarkan haji. Termasuk sekarang ini orang yang kena cuci buah pinggang, mendialisis. Pasal kerajaan tidak pernah kami pergi kerana susah nak dapat mesin terus ke sana. Bahaya. Okey. Yang ketiga mungkin dia tidak sakit tapi terlalu tenggelam timbul. Kalau tahu tak tahu mana dia sedang, mana dia sedang. Balik. Maka boleh kita badarkan haji. Orang yang buat haji pada orang pula, pertama dia sudah selesai haji wajib dia. Yang dia buat haji sunat. Mana haji wajib tadi mungkin haji fardu, mungkin haji nazar, mungkin haji qada. Tak ada pada dia. Baru dia boleh buat untuk orang. Bezanya satu dia waktu niat saja. Kalau saya buat haji untuk orang atau untuk mama bikani, saya aku mengerjakan haji dan aku berihram dengannya karena Allah Taala untuk mama bikani, sesat. Semua perbuatan lain macam biasa. Jadi siapa-siapa yang buat haji sunat, elok tolong buat haji kepada orang lain dengan syarat, memenuhi syarat tadi lah. Sebab siapa yang tolong buat haji pada orang tadi, dia akan dapat pahala 7 kali ganda. Clear?
Orang yang datang haji itu haji pertama kali, atau haji nazar tak sesat, atau haji qadha dia tetap sesat, karena haji wajib saja. Atau orang itu sakit tak dapat sembuh, mak kita lumpuh dah 10 tahun dah, pada logik anda tak sembuh dari ini, maka boleh kita batalkan. Okey? Atau dah tua, tenggelam timbul, ingatan dia dah tak sempurna, boleh kita batalkan lagi. Okey, jelas? Okay, soalan? Ya. Untuk seorang saja satu musim. Setahun ni kalau saya buat seorang ni, saya tak boleh buat 5 orang. Tak boleh saya niat saya ada mengerjakan haji dan aku berihram menanyakan Allah Ta'ala untuk nama-nama dalam sejarah. Tak sah. Okey? Jelas? Sini ada soalan? Okey. Wudu spray. Okey. Wudu ni perintah Allah dalam Quran surah Al-Maidah. Idza kuntum ila shalah faqsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Apabila kamu nak dirikan salat, basuh muka kamu, basuh tangan kamu hingga ke siku, sapu kepala kamu, basuh kaki kamu hingga ke belani. Bermakna dalam Quran ada 2 istilah, satu basuh, satu sapu. Apa makna basuh? Mengalirkan air ke atas tangan tertentu. Saya belajar haji tak pernah saya ada spray, pasal bagi saya susah. Nak kena spray banyak, air mengalir boleh tolak. Kalau tak mengalir tolak, tak sah. Okey, dalam YouTube saya ada wudu guna air 1 botol. Keluarga saya, isteri saya, anak saya memegang, kalau batal wudu balik hotel. Nak kejar supaya sunat apa? Wudu tak sempurna. Sebab saya tengok banyak memang cek sam, itu dia sam. Cukup suka nak bukunya, apalagi perempuan dan nak tegur lagi, nak spray lagi. Kalau boleh balik. Okey, itu saya punya pandangan. Walaupun saya bersamaan dengan keputusan Pusaka Haji. Waktu saya belum boleh terima, sebab saya tengok terlalu sukar untuk nak mengukurnya. Orang yang untuk sendiri dia tak tahu mengalir tak mengalir. Semua orang mengukur kita ternampak. Ya kan? Kita tak tahu mengalir ke tidak. Kita pun lah, ada jadikan tak sah. Itu kena berhati-hati. Kalau kita yakin boleh tahu mana syarat mesti mengalir. Dah mengalir baru tolak, tak usah. Okey? Sebab ada sapu, ada basuh. Okey. Apa lagi soalan? Basuh banyak lagi. Okey. Okey. Mota wakil, okey. Ya. Okey, orang sakit yang biasa dengan upah, pasal Melayu ini semua kita upah. Haji badal penerima upah, melontar wakil penerima upah. Istilah sana wakil, sama ada dia wakil atau kita beritahu siapa nak minta tolong, saya boleh bawa. Saya tiap tahun saya cari jemaah. Seorang saya terus bawa, pasal bawa batu 7 biji tak belat pada resah. Okey, macam ni tak berhenti pasal dah terbencet. Dan wakil pada belum wakil ke saya. Cuma syarat wakil, pertama confirm orang ini sakit disahkan oleh doktor, pakar perubatan. Okay, yang kedua, wakalah kursi nafas, wakalah tenaga. Kalau makcik tak boleh juga, makcik wakil kat saya menotanya untuk hari ini, ya, jadi itu. Yang ketiga, waktu akad mesti dah masuk waktu menontar. Sebab itu Allah kita akad hari ini. Kecuali ada masyarakat orang itu sakit di hospital dulu, kita boleh pergi cari sebelum ke Arafah. Mak sakit di hospital, mak kat saya, tu diterima pasal dia duduk di hospital. Sekarang di hospital pada telefon, boleh angkat balik telefon, kan? Nah, jadi syarat banyak. Nak bawa 5 orang sekali montar boleh, tapi dengan syarat tidak boleh lontar untuk orang lain sebelum serta lontaran kita. Ada 2 jalur. Yang lontar jamaah umrah
satu jamaah, kita pergi ke jamaah kubur tadi, lontar kita 7, baru lontar dia 7. Okey. Kalau jamaah surah wusta ada 2 pandangan yang paling sahih, melontar jamaah surah untuk kita, wusta untuk kita, kubur untuk kita, baru patah balik. Isu sekarang patah balik tak boleh. One way. Pihak pesawat tetap lagi takut jam. Maka kita kena pusing balik 2 km, datang balik 2 km lagi. Amat menyesal. Kalau kita buat macam tu, usaha orang lain kena lontar kita masuk waktu. Jadi ambil pendapat kedua. Pendapat kedua, waktu di jamaah surah, lontar kita 7 biji, lontar orang kita bawa wakil 7 biji. Sampai di ustaz, lontar kita 7, lontar dia 7, kita juga dikuras dari jalan sesat. Jadi sekarang kita amalkan pendapat yang kedua. Pasal Masya Allah, ulama ini. Okey, jelas? Okey, soalan itu selesai. Soalan lain? Ada tak? Yang banyak saya terima itu WhatsApp, saya kata tolong datang hari ini, nak berkongsi, okey tak? Kita minta maaf, ada bayar dam, ada maaf tak ada dam, saya tak nak cerita, saya tak terlibat dengan kita. Okey, bayar. Bila ada bayar dam, dia ada 2, satu bayar, satu sembelih. Sembelih dam paling awal setelah selesai umrah yang pertama. Wajibnya setelah selesai haji. Apabila kita niat haji, maka wajiblah kita dam. Sebab kalau kita tak niat haji, belum tahu kita buat haji ke tidak. Okey, tapi bolehnya selepas umrah pertama. Tak paksa okey ini pula. Bilakah wajib zakat fitrah? Selepas terbenam matahari terpakai bulan Ramadan, sehingga sebelum sembahyang hari. Malam raya sehingga sebelum sembahyang hari. Itu wajib. Bila boleh bayar? Masuk Ramadan dah boleh bayar. Itu contoh. Habis tabung haji, kau nak cakap tabung haji itu bukan sembelih, ambil duitnya. Kita wakil pada dia, bayar duit, dia akan sembelih 3 bulan setelah kita balik. Sebab tu dam lebih murah pada korban. Sebab dam dah disembelih waktu kambing dah turun harga. Biasa 3 bulan baru kita balik pada sini. So kita bayar, kita bayar sekarang, kita tengok sini. Boleh? Dan sekarang boleh bayar. Kat sana lagi apa? Tak bahagia nak elakkan orang bertumpu di kaunter di sana, sebab tu dia pukul sekarang. Sebab itu wakil pada dia untuk sembelih korban, bukan beredar, bukan sembelih pada masa itu. Jadi boleh terpulang. Badal haji. Okey, okey. Nak suruh siapa buat? Nak suruh tabung haji buat? Masalah. Tabung haji akan buka tahun depan, biasa sejam dibuka penuh. Sebab tahun haji boleh buat, tak salah saya, 3,000 orang saja setahun. Saya pernah jadi wakil tabung haji, angkat dengan orang yang nak buat. Sejam dibuka penuh. Lepas tu dia cari Ustaz Samawi, dia penuh. Lepas tu Ustaz Samawi pun juga. Sampai hari ini saya ada jemaah yang melalui saya 51 orang. Sebab badal haji nak kena buat syarat pertama orang yang kita badalkan, pertama syarat dia belum pernah buat haji. Belum pernah buat haji, mana haji fardu. Atau mungkin dia pernah buat haji tapi dia bernasab tak dapat haji. Tak sempat buat haji dia mati, maka wajib diupah haji itu badal haji. Atau mungkin dia pergi haji dia jimat sebelum tahun awal, wajib kena batal hajinya, hajinya fasad. 3 yang boleh. Okey, belum pernah buat atau haji-wajib yang lain. Okey, sekali seumur hidup tak boleh berulang-ulang. Orang yang tak kena, atau yang kedua mungkin orang ni sakit yang tidak ada harapan sembuh. Pada logik antaranya ni sakit ni tak sembuh dah, maka dia boleh dibadalkan haji. Termasuk sekarang ini orang yang kena cuci buah pinggang, dialisis. Pasal kerajaan tidak pernah kami pergi kerana susah nak dapat mesin terus buat ke sana. Bahaya. Okay. Yang ketiga mungkin dia tidak sakit tapi terlalu tenggelam timbul, kalau tahu tak tahu mana dia sedang, mana dia sedang, balik, maka boleh kita badalkan haji. Orang yang buat haji pada orang bulan pertama, dia sudah selesai haji wajib dia. Yang dia buat haji sunat.
Mana haji wajib tadi mungkin haji fardu, mungkin haji nazar, mungkin haji qada. Tak ada pada dia. Baru dia boleh buat untuk orang. Bezanya satunya waktu niat saja. Kalau saya buat haji untuk orang atau untuk mama bikani, saya aku mengerjakan haji dan aku ihram dengannya karena Allah Taala untuk mama bikani sesat. Semua perbuatan lain macam biasa. Jadi siapa-siapa yang buat haji sunnah, elok tolong buat haji kepada orang lain dengan syarat yang syarat tadi lah. Sebab siapa yang tolong buat haji pada orang tadi, dia akan dapat pahala 7 kali ganda. Boleh? Adakah saya terjawab soalan? Tadi soalan satu. Soalan pertama, kalau dapat mata haji, dia akan buka tarikh dia tahun depan. Tahun ini dah tutup. Pengalaman saya sejak buka dah penuh. Kalau nak buat sendiri, kita kena buat haji sunat, haji wajib dah selesai semua. Orang kita nak hajikan itu haji pertama kali, atau haji nazar tak selesai, atau haji qada dia tak selesai. Mana haji wajib saja. Atau orang tu sakit tak ada dapat sembuh, mak kita lumpuh dah 10 tahun dah, pada logik angkat tak sembuh dia ni, maka boleh kita batalkan. Okey? Atau dah tua, tenggelam timbul, ingatan dia dah tak sempurna, boleh kita batalkan. Okey, jelas? Okay, soalan? Ya. Untuk seorang saja satu musim. Setahun ni kalau saya buat seorang ni, saya tak boleh buat 5 orang. Tak boleh saya niat saya ada mengerjakan haji dan aku berihram menanyakan Allah Taala untuk nama-nama dalam sejarah tak sah. Okey? Jelas? Sini ada soalan? Okey. Wudu spray. Okey. Wudu ni perintah Allah dalam Quran surah Al-Maidah. Idza kuntum ila shalah faqsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Apabila kamu nak dirikan salat, basuh muka kamu, basuh tangan kamu hingga ke siku, sapu kepala kamu, basuh kaki kamu hingga ke belani. Bermakna dalam Quran ada 2 istilah, satu basuh, satu sapu. Apa makna basuh? Mengalirkan air ke atas tangan tertentu. Saya belajar haji tak pernah saya ada spray, pasal bagi saya susah. Nak kena spray banyak, air mengalir boleh tolak. Kalau tak mengalir tolak, tak sah. Okey, dalam YouTube saya ada ajar wudu guna air 1 botol. Keluarga saya, isteri saya, anak saya berpegang, kalau batal wudu balik hotel. Nak kejar supaya sunat apa? Wudu tak sempurna. Sebab saya tengok banyak memang cek sam, itu jadi sama. Cukup suka nak bukunya pergi perempuan dan nak tegur lagi, nak spray lagi. Kalau boleh balik. Okey, itu saya punya pandangan. Walaupun saya bersalahan dengan keputusan Pusaka Haji. Waktu saya belum boleh terima sebab saya tengok terlalu sukar untuk nak mengukurnya. Orang yang untuk sendiri dia tak tahu mengalir tak mengalir. Semua orang mengukur kita ternampak. Ya kan? Kita tak tahu mengalir ke tidak. Kita pun lah, ada jadikan tak sah. Itu kena berhati-hati. Kalau kita yakin boleh tahu mana yang syarat mesti mengalir. Dah mengalir baru tolak, tak usah. Okey? Sebab ada sapu, ada basuh. Okey? Apa lagi soalan? Basuh banyak tadi. Okey. Okey. Nota wakil, okey. Ya. Okey, orang sakit yang biasa dengan upah, pasal Melayu ini semua kita upah. Haji badan penerima upah, nota wakil penerima upah, istilah sana wakil. Sama ada dia wakil atau kita beritahu siapa nak minta tolong, saya boleh bawa. Saya tiap tahun saya cari jemaah. Seorang saya terus bawa, pasal bawa batu 7 biji tak berat pada rusak. Okey, macam ni tak boleh pergi pasal dah terbecek.
Sekarang di hospital pada telefon. Boleh angkat melalui telefon. Kan? Nah, jadi syarat banyak. Nak bawa 5 orang sekali lontar boleh, tapi dengan syarat. Nah, tidak boleh lontar untuk orang lain sebelum serta lontaran kita. Ada 2 jalur. Yang lontar jamaah kubra senang. Dia satu jamaah. Kita pergi ke jamaah kubra tadi lontar kita 7, baru lontar dia 7. Okey. Kalau jamaah surah wusta ada 2 pandangan yang paling sahih, melontar jamaah surah untuk kita, wusta untuk kita, kubra untuk kita, baru patah balik. Isu sekarang patah balik terbalik. One way. Pihak keselamatan tak bagi takut jam. Maka kita kena pusing balik 2 km, datang balik 2 km lagi. Amat menyesal. Kalau kita buat macam tu, usaha orang lain kena lontar untuk kita masuk waktu. Jadi ambil pendapat kedua. Pendapat kedua, waktu di jamaah surah, lontar kita 7 biji, lontar orang kita bawa wakil 7 biji. Sampai di ustaz, lontar kita 7, lontar dia 7, kita juga dikuras dari jalan sesat. Jadi sekarang kita amalkan pendapat yang kedua. Pasal Masya Allah, ulama ini. Okey, jelas? Okey. Kita tak payah pergi mana-mana, duduk menghadap ke mana terkesah dengan menghormat waktu. Allahu Akbar, supaya syukur doa kan. Baca Fatihah, baca surah, rukuk, i'tidal, sujud bau sikit, duduk antara 2 sujud, sujud kedua, bangkit rakaat kedua, baca Fatihah, perlahan jangan lambat sosok Bismillahirrahmanirrahim, itu gada-gada. Okey, baca Fatihah, baca surah, rukuk, i'tidal, baca kunut, lepas tu sujud, duduk antara 2 sujud, sujud kedua, duduk baca tahiyat akhir, habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai. Okey, apa ada yang ada pada kita? Jangan bangun pergi mana-mana. Kalau bangun goyang semuanya jatuh, masalah keselamatan. Okey, subuh saja. Sebab kita akan jaga sampai pukul 11:10 pagi waktu Arab. Waktu Malaysia tambah 5 jam, bermakna kita pukul 9 tambah 5, 14. Pukul 2:10 petang kita sampai di sana. Sampai kita subuh zuhur semua tak ada masalah, kita sampai. Okey. Ada yang dalam berdiri pukul 8 pagi. Pukul 8 pagi penerbangan dia pukul 12 tengah hari. Yang ni 8 pagi kena pergi semua subuh di Kelana Jaya. Semaya subuh di Kelana Jaya. Okey. Lepas tu dah berdiri terbang sampai sana pukul 4:30 petang, sampai di airport Mekah Madinah, salat zuhur dan asar jamaah akhir. Pasal dia 3:30 mungkin dah masuk waktu asar. Mana kita supaya zuhur dan asar jamaah akhir, kata kawan tebal kita dunia masuk waktu zuhur jamaah akhir. Nak tahu macam mana masuk? Pertama tanya pramugari. Yang kedua kita boleh tengok agak-agak jam sebab dia ikut local time. Kalau waktu di India mana waktu India? Okey, masuk waktu tadi. Tak apa dah kita boleh tengok kalau 3:30 waktu Arab, waktu Malaysia berapa? Campur 5, 8:30. 8:30 malam. Mana pukul 7 malam jam kita boleh niat jamaah takhir zuhur dan asar. Ingat beza waktu 5 jam. Okey, saya naik kapal terbang dia sampai 1 jam jadi jam Arab. Senang. Ada kapal terbang ada yang pukul 12 tak berdiri, 12 tengah hari. KT2 ni KT2 pukul 12 tengah hari. Okey. Penerbangan dia pukul 4 petang. Dan dia sampai di Jeddah atau Madinah terjangkau pada pukul 7:30 malam waktu Arab. 7:45 12:30 malam waktu Malaysia. Okey. Maknanya semua asal dah solat di Kelana Jaya. Pukul 12 dah berdiri, pukul 10 dah di sana. Kalau tidak, suntuk masa kita. Ya, dah ada, mana kita sembahyang, zuhur dan asar sama ada di Kelana Jaya atau di airport. Di Kelana Jaya pun disediakan tempat solat. Kalau nak sembahyang di
sebelum bergerak wudu terus di Kelana Jaya sebab di airport wudu jangan aman. Pasal sering wudu masuk kaki akan naik atas. Okey. Atau kalau bergerak dengan senang bawa botol kosong. Bawa air sikit dan lepas botol kosong masuk dalam hand luggage. Beg kecil warna kuning dekat sekarang warna kuning tu ingat. Beg tu 5 kilo taruh botol kosong yang ada air. Sampai sana nak wudu mudah kalau air boleh masuk kaki. Okey. Okey. Kemudian maghrib isya boleh jamaah takhir di airport. Airport sana. Madinah tu. Jangan semai di hotel. Sebab di hotel sampai di hotel kita dah habis musafir. Tak boleh semai jamaah. Kalau sampai di hotel terus semai dah semai qada. Maghrib, semai isya, semai betul, maghrib dan qada. Okey. Tuan-tuan dah ada. Ada yang perlu dapat sebabkan? Ada. Yang perlu dapat penerbangan. Ada lagi? Okey. Biasa tunggu tu insya-Allah. Kapal terbang terakhir 4/9 KT 47. Okey, kalau saya masih ada saya bertugas KT 47. Okey, kita jumpa balik semua insya-Allah di Kelana Jaya. Okey? Ya. Ya. Salat hormat waktu apabila sampai sekiranya masa masih ada dipanggil i'adah ulang balik. Kalau masa dah habis maka kita sembahyang qada. Saya ada sekali pengalaman mengajar orang solat hormat waktu. Allah Taala nak bagi pengalaman saya. Satu masa saya pergi ceramah di Seremban. Sampai di nilai ada bas terbalik, 2 buah bas tutup semua highway. Bergerak pesanan perlahan, tak bergerak kadang-kadang lebih banyak. Okey, saya begitu asal solat. Asal pun solat. Solat hormat masuk. Masuk maghrib. Orang sana tarik pusat ke mana saya kita. Memang betul. Orang sini pun datang lambat balik kerja. Kita postpone ceramah sampai Isyak. Okey. Masuk waktu maghrib, saya kata ke isteri saya, awak solat dulu. Saya bawa kereta, takut kereta bergerak. Dia pun solat. Allahu Akbar, baca Fatihah, baca surah, rukuk, i'tidal, sujud, sikit, duduk terus sujud, terus sujud. Habis, awak tolong tengok takut saya kelana, saya nak solat. Bukan sering. Allahu Akbar, baca Fatihah, giat kena tegak kalau ada giat. Break kena tekan, mana break. Betul tak? Mana perlu? Rukuk, i'tidal, sujud. Mata tengok sujud. Jadi sampai ke sana, Isyak belum masuk. Saya kata, saya minta saya nak sembahyang sekejap. Saya sembahyang i'adah, dia panggil. Ulang balik. Bukan qada kerana masih dalam waktu maghrib. Kalau waktu dah habis, mau saya qada. So ada pengalaman, saya cerita ke isteri saya, Allah Taala nak bagi saya pengalaman kerana saya belajar 20 tahun belajar waktu tentang sembahyang hormat waktu. Saya sendiri cuma buat atas kapal. Tak buat waktu naik kereta. Okey, maknanya Tuhan kena bagi dalam perjalanan balik kerja itu mungkin aman. Wallahu taala. Okey, terhormati Allah, nampaknya perjumpaan kita terpaksa tamat di sini. Kita sudah pukul 1 lebih. Sedang lagi dalam Zuhur. Zuhur 1:22 insya-Allah. Jadi semoga Tuhan mendapat hati makruh semuanya. Kita akhir dengan tasbih kifarah. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا واولادا صالحا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا واسعا. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوه لا يستجاب لها. اللهم انا نسالك حجا مبرورا وسعيا